tahun depan, tahun ke-10, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat haji. Dan pada tahun ke-10 inilah Nabi juga mula hantar sahabat-sahabat keluar Mekah, luar Madinah. Antaranya Nabi hantar Muaz bin Jabal. Nabi hantar Muaz ke negeri Yaman. Masa Nabi hantar, Nabi kata, Muaz, mungkin lepas ni kita tak jumpa dah Muaz. Ini isyarat awal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pada hari Sabtu 26 Zulqa'dah tahun ke-10 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di bumi Madinah. Rasulullah dan para sahabat bergerak menuju ke Mekah untuk menunaikan haji wida', hajjatul wada', haji selamat tinggal. Memandangkan kita sekarang ni, hari ni adalah hari terakhir, hari tasyrik. Kita takbir Idul Adha pun solat asar tadi yang terakhir. Jadi saya ingat sedikit masa pada malam ini sama-sama kita baca khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji selamat tinggal ini. Kita cuba baca khutbah tersebut dan kita tengok konten, kerana inilah kali pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhimpun dengan begitu ramai para sahabat. 124,000 sahabat. Gini tuan-tuan, Nabi hijrah ke Madinah, Nabi dakwah di Mekah 13 tahun. Hijrah ke Madinah. Tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun kelima perang Ahzab. Tahun keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 1,000 lebih sahabat, tahun keenam berada di Madinah. Di Mekah masih di bawah musyrikin. Tahun keenam, kali pertama Nabi balik ke Mekah untuk buat umrah. Kita belajar tentang peristiwa Hudaibiyah. Mekah tak benar Nabi masuk, berlaku perjanjian Hudaibiyah, dan di sinilah betapa hebatnya politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat pada zahir macam merugikan orang Islam pada zahir. Sebab nampak macam Nabi mengalah banyak perkara. Tahun ke-6 perjanjian Hudaibiyah, Nabi pun balik ke Madinah balik. Tahun ke-7 datang buat umrah qada, dipanggil umratul qada, umrah qada. Tahun ke-7 Nabi buat umrah. Kemudian Nabi balik ke Madinah. Tahun ke-8 perjanjian Hudaibiyah dilanggar
Tak lalu tahun ke-8 oleh kerana langgar perjanjian Hudaibiyah, Nabi dan para sahabat balik ke Mekah untuk tawan Mekah pada tahun ke-8. Maknanya kerajaan Mekah jatuh, musyrikin dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pusat kerajaannya di Madinah. Itu berlaku pada tahun ke-8, kuasai Mekah. Sebelum ni musyrikin lagi. Mana 8 tahun Nabi hijrah, tegak negara Madinah, tahun ke-8 baru boleh kuasai Mekah bulan Ramadan. Tahun ke-9 hijrah dipanggil tahun ni adalah Amul Wufud. Apa maksud Amul Wufud? Tahun kabilah-kabilah Arab datang menghadap Nabi di Madinah. Ada yang datang menghadap isytihar masuk Islam, ada yang datang menghadap bersetuju untuk bayar jizyah, ada yang menghadap jumpa Amul Wufud. Banyak kabilah-kabilah Islam dah establish, menguasai Mekah, menguasai tanah Arab. Dan tahun ke-9 ini Nabi SAW hantar Sayyidina Abu Bakar dulu pergi buat haji. Sebab kita kena faham, di Mekah orang jahiliah pun buat haji, tapi dia sembah patung berhala, dia tawaf dekat dan telanjang. Jadi tahun ke-9 Sayyidina Abu Bakar dulu dari Madinah pergi buat haji. Kemudian Nabi hantar pula Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali pun sekali itu turun ayat Bara'atun minallah, ayat surah Taubah, pengisytiharan daripada Allah. Dan selesai pada haji Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar buat satu pengumuman besar. Sebab Islam dah berkuasa. Ini penting, kuasa politik. Bila ada kuasa, Sayyidina Abu Bakar buat pengisytiharan. Tahun 9 Hijrah, musim haji tahun 9 Hijrah, mulai tahun ini tidak dibenarkan orang-orang musyrikin datang buat haji, sebab berhala dah dihancurkan. Mekah dah tak boleh masuk dah. Sebelum ni orang jahiliah masih lagi buat haji. Jadi tahun ke-9 ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali buat pengumuman Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Tak benar dah selepas ni musim haji orang nak sembah berhala, amalan-amalan jahiliah tak benar dah pada tahun ke-9 Hijrah. Tahun depan, tahun ke-10, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat haji. Dan pada tahun ke-10 inilah Nabi juga mula hantar sahabat-sahabat keluar Mekah, luar Madinah. Antaranya Nabi hantar Muaz bin Jabal. Nabi hantar Muaz ke negeri Yaman. Masa Nabi hantar, Nabi kata, Muaz, mungkin lepas ni kita tak jumpa dah Muaz. Ini isyarat awal. Muaz, lepas ni kita tak jumpa dah. Kamu pergi sampaikan Islam di Yaman. Kemudian pada bulan Zulqa'dah, 26 Zulqa'dah, Nabi SAW dan para sahabat bergerak dari Madinah menuju ke Mekah. Saya tak nak bincang berkenaan dengan fiqh. Fiqh, ulama bincang panjang. Haji ifrad ke, haji qiran ke, haji tamattu', itu panjang perbincangan. Cuma Nabi bergerak ke Mekah. Yang pentingnya pada 7 Zulhijjah Nabi mula bergerak ke Mina pada hari Tarwiyah. 7 dan 8 Nabi berada di Mina. Bermalam. Pagi 9 Nabi bergerak dari Mina ke Arafah. Ustaz, kita orang pergi haji dulu tak macam tu Ustaz. Pagi 9 dari hotel di Mekah bergerak ke Arafah pun boleh. Mana cuma kita tak buatlah sunnah 7 dan 8 Zulhijjah berada di Mina. Tapi ada travel, package yang buat benda tu. 7 dan 8 dia masuk Mina dulu, kemudian pagi 9 baru bergerak ke Arafah.
Banyak paket adalah yang buat macam tu, tapi Rasulullah memang 7-8 masuk Mina dulu, pagi 9 baru bergerak ke Arafah. Jemaah haji baru-baru ni yang baru selesai tahallul ni, Allahu Akbar, dia orang betul-betul lah the chosen, terpilih. Allah, ni'mah tawaf dalam keadaan orang tak ramai. Allahu Akbar. Dia orang 7 memang pergi ke Mina dulu baru-baru ni. Duduk kat mana? Duduk kat hotel yang kat tepi tempat melontar tu. Hotel yang hanya 4 hari setahun beroperasi. Ni'mah. Ada orang Malaysia beberapa orang masuk hotel dekat Mina tu. Saya pun dapat video, dapat bilik, dia orang tunjuklah gambar keadaan. Allahu Akbar, ni'mah. Jadi dia orang buat ikut step-step tersebut baru ni. 7, 8 berada di Mina dulu, bermalam, pagi 9 baru bergerak ke Arafah. Tak apalah, kita nak cerita khutbah ni. Rasulullah SAW bergerak masuk ke Arafah di Namirah. Ada kemah untuk Rasulullah, dan sekarang ini tempat Rasulullah pagi ni, Namirah ni ada masjid Namirah. Biasa kalau kita pergi umrah, travel akan bawa kita ziarah kawasan Arafah, lalu adalah yang akan tunjuk ni Masjid Namirah. Masjid Namirah ini sebahagiannya dalam Arafah, sebahagiannya di luar sempadan Arafah. Jadi kalau orang nak wukuf di masjid tersebut, mesti wukuf di dalam masjid di bahagian dalam sempadan Arafah. Tak apalah, itu masjid sekarang. Tapi Nabi SAW pergi ke situ, masuk ke Namirah, lalu di situlah Nabi khutbah. Khutbah ni pada hari pada hari tersebut Nabi khutbah, dan intro kepada khutbah Nabi. Tuan tengok tadi tahun ke-6 Hijrah, saya kata perjanjian Hudaibiyah 1000 orang lebih ikut Nabi ke Mekah. Tak boleh ambil buat agreement, tak apalah kita mengalah, tak buat umrah lagi, balik dulu ke Madinah. Tahun depan ada 2000. Tahun ke-7, tahun ke-8 boleh tawaf Mekah. Tahun ke-9 Abu Bakar pergi buat haji. Tahun ke-10 124,000. Progres kerja dakwah. Bila Islam berkuasa di Madinah, perang menang, Ahzab menang, jadi memberi imej kekuatan, menyebabkan kabilah-kabilah pun masuk Islam. Haji Wida ada 2 pandangan. Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi sebut either 124,000 atau 144,000 yang ada masa tu. Semua ini orang Islam. Maknanya, sebab tu saya sebut 124. Sebab ulama khilaf antara 124 ataupun 144 orang. 144,000 ataupun 124,000. Jadi saya ambil yang sedikit lah. Maknanya keluar daripada khilaf jumlah ni. Okey. Ketika ini, dari segi nombor tu kita nampak betapa hebatnya perkembangan Islam dari tahun ke tahun. Kemudian faqama fihim khatiban wa alqa hadhihi al-khutbah al-jami'ah. Lalu Nabi SAW berdiri, Nabi pun menyampaikan khutbah di hadapan jumlah yang begitu ramai itu. Rasulullah SAW berkata, ayyuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadha al-mawqif abada. Rasulullah kata, wahai manusia, dengarlah ucapanku ini. Sesungguhnya aku tak tahu, mungkin lepas ni aku tak jumpa dah kamu di sini, tak jumpa dah kita lepas ni. Ini memberi isyarat bahawa tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga adalah
intro dan isyarat apa yang Nabi nak beritahu kejap lagi is very important. Nak tarik dulu attention, dengar ni, mungkin lepas ni kita tak jumpa dah, dengar. Okey, masa ni PA system tak ada lagi tuan-tuan. PA system, Ustaz, macam mana 124,000 di Padang Arafah orang boleh dengar ucapan Nabi? Ini antara kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada sahabat yang ditugaskan. Rasulullah sebut, dia orang pun teriak apa yang Rasulullah sebut. Muballigh, baca, teriak kat orang belakang. Orang sana sambung. PA system tak ada lagi masa tu. Tadi Rasulullah kata, wahai manusia, dengarlah ucapanku ini, sesungguhnya aku tak tahu, lepas ni mungkin kita tak jumpa dah. Okey. Yang pertama isyarat tentang ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah nak beritahu, ni perkara penting aku nak beritahu. Dan sebenarnya kita pun sangat penting kita perhati. Bayangkan orang tengah nak di akhir usia nak pesan, mesti benda penting kan. Tak lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebut, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala kullu syai'in min amril jahiliyyati tahta qadamayya mawdu' wa dima'ul jahiliyyah mawdu'ah wa inna awwala damin ad'u min dima'ina dam ibn Rabi'ah ibn al-Harith wa kana mustardi'an fi bani Sa'ad faqatalathu Hudayl wa ribal jahiliyyati mawdu' wa awwalu riban ad'u min ribana ribal Abbas bin Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluh. Maksudnya, lepas Nabi sebut tadi, wahai manusia, dengar aku nak cakap ni, mungkin lepas ni kita tak jumpa dah di tempat ini selama-lamanya. Sesungguhnya darah kamu haram, harta kamu haram ke atas kamu, sebagaimana haramnya hari kamu ini, di dalam bulan kamu ini, di negeri kamu ini. Apa maksud darah haram, harta haram? Seperti haramnya hari kamu, bulan kamu, tempat kamu. Orang Arab memang ada bulan-bulan yang mereka sebut bulan-bulan haram. Haram, bulan yang sangat-sangat mereka hormati. Haram, hormat sehingga mereka haramkan pertumpahan darah pada bulan-bulan ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini bulan-bulan yang diharamkan, yang dimuliakan bulan-bulan ini, sehingga orang Arab zaman jahiliah pun mereka tak perang, tak tumpahkan darah, mereka hormat bulan-bulan. Bulan haji, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Walaupun orang Arab jahiliah, bulan ini bulan yang sangat dimuliakan, diharamkan pertumpahan darah. Di negeri Mekah ini pun begitu. Binatang-binatang buruan pun tak ditumpahkan darah pada tempat ini, pada hari ini, pada bulan-bulan ini. So, orang Arab jahiliah, orang Arab yang dah masuk Islam, mereka sepakat, terima. Macam kita lah. Kalau kita orang Melayu, kita kata hari Jumaat tu hari mulia kan. Hari Jumaat ni hari mulia, hari berkat. Gitu. Ataupun kita bulan Ramadan dimuliakan lebih. Kebiasaan. Jadi orang Arab memang penerimaan mereka. Jadi oleh kerana mereka ni memang pegang, menghormati, dan mereka tidak mencemari bulan-bulan ini, di negeri ini, hari ini mereka tak akan cemari. Rasulullah sebut awal-awal, inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah-darah kamu
haram ditumpahkan sebagaimana haramnya dimuliakan. Maknanya bukan bulan-bulan ni saja tak boleh tumpah darah. Darah kamu wahai manusia itu suatu yang bernilai, yang sangat berharga. Islam datang nak beritahu, jangan tumpahkan darah orang tanpa hak. Jangan senang-senang nak bunuh orang. Jangan senang-senang nak ambil nyawa orang. Kalau selama ni kamu faham, hei orang Arab, bulan-bulan ni tak boleh tumpahkan darah, haram sebab kamu muliakan. Darah manusia pun dimuliakan. Nyawa manusia tak boleh kamu bunuh sewenang-wenang. Ini Islam datang membawa keamanan. Islam datang nak beritahu hak nyawa manusia, satu perkara yang sangat penting. Nabi sebut pertama sekali, ini first thing first. Ini membawa keamanan. Sesungguhnya darah kamu haram, tak boleh mudah-mudah. Wa amwalakum, dan harta-harta kamu haram dirampas. Nak beritahu Islam datang bayangkan haji selamat tinggal, perkara basic yang paling penting, darah manusia, nyawa manusia mesti dihargai. Harta manusia mesti dihargai, dihormati, tak boleh rampas, tak boleh curi, tak boleh rompak, tak boleh meniaga, tipu harta orang, tak boleh kalau berhutang lari tak nak bayar. Sebagaimana haramnya kamu langgar bulan haram, kamu langgar negeri Mekah ni, musim bulan haram ni, begitulah haramnya kamu langgar harta manusia. Tuan-tuan, maknanya Islam ni membawa agama yang bukan saja berkait dengan semayang puasa, tetapi tentang kehidupan. Petang lagi masyarakat jahiliah bak bunuh orang, bak perang, bak rampas harta orang, bak tipu duit orang, ini menjadi kebiasaan mereka. Jadi Nabi letak, sesungguhnya darah kamu, harta kamu haram ke atas kamu, maknanya melanggarnya sebagaimana haramnya hari kamu, bulan kamu, negeri kamu. Kemudian Rasulullah sambung lagi, ala kullu syai'in min amril jahiliyyati tahta qadamayya mawdu'. Ketahuilah bahawa setiap urusan jahiliyah sekarang ini aku letakkan di bawah telapak kakiku. Apa maksud setiap urusan jahiliyah? Setiap sistem, setiap pegangan, setiap mentaliti jahiliyah, semuanya aku letak bawah tapak kaki aku sekarang. Jahiliyah apa? Sembah patung. Jahiliyah apa? Maksiat. Jahiliyah apa? Berzina. Jahiliyah apa? Bunuh anak perempuan. Jahiliyah apa? Riba. Jahiliyah. Nabi declare, tengok tuan-tuan, izzah, mulia dan haibah Islam. Nabi menggunakan power yang baginda ada, boleh isytihar. Kulla syai'in min amril jahil, semua perkara jahiliyah bawah tapak kaki aku sekarang. Wa dima'ul jahiliyah mawdu', darah-darah yang ditumpahkan zaman jahiliyah juga kita tutup kes. Darah-darah pembunuhan yang berlaku zaman jahiliyah mulai sekarang maudu'ah, kita tutup kes. Mulai sekarang tak ada nak balas dendam, kita tutup kes. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina dama bin Rabi'ah bin Harith. Dan darah pertama yang aku kata tutup kes ialah darah anak kepada Rabi'ah bin Harith. Apa maksud Rabi'ah bin Harith? Rabi'ah bin Harith adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harith bin Abdul Muttalib. Jadi Rabi'ah bin Harith. Harith adalah pak saudara Nabi. Anak kepada Harith, sepupu Nabi. Okey. Rabi'ah ada anak. Anak dia ni
menyusu di Bani Sa'ad, kemudian berlaku ada kena perang sikit apa, budak ni terbunuh masa jahiliah. Jadi kalau ikut jahiliah, kau bunuh anak aku, kena lawan balik, lawan. Jadi oleh kerana Nabi dah declare tadi, kes zaman jahiliah kita tutup kes. Nak balas dendam darah pun tutup kes. Dan kes pertama yang aku tutup ialah kes anak kepada sepupu aku sendiri. Maknanya apa? Jangan tuntut. Nabi nak beritahu, ketika aku berkuasa, aku declare satu SOP baru, aku mulakan enforcementnya pada anak beranak aku sendiri. Tuan faham tak maksudnya? Maksudnya bila Nabi kata darah-darah zaman jahiliah pun tutup kes dulu, jangan tak ada dah, tak payah ungkit, tak payah tuntut. Yang kes zaman jahiliah habis. Dan kes pertama, darah pertama yang aku hapuskan, tak payah tuntut, ialah anak pada sepupu aku sendiri. Ini nak, para ulama menyebut ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang bila dengar Nabi declare satu SOP baru, dan Nabi sendiri kata anak beranak dia sendiri yang dia tutup kes, patutnya boleh tuntut, sepatutnya kena tuntut, tapi Nabi tutup kes. Jadi orang pun okeylah, okey. Itu darah. Dan Nabi sebut apa lagi? Wa awwalu riban, dan semua riba yang zaman jahiliah juga aku letak di bawah tapak kaki aku. Apa maksud riba jahiliah? Orang Arab jahiliah, khususnya di Mekah. Mekah adalah pusat business center. Rihlat syita'i was-saif. Memang orang bisnes di Mekah. Ekspor barang Mekah, barang dari Yaman, ekspor ke utara, ke negeri Syam. Beli barang, import balik. Trade di Mekah. Pusat trading di Mekah. Dan antara yang jahiliah yang banyak sangat diamalkan di Mekah ini adalah sistem riba. Yang kaya bagi pinjam, bagi loan, you kena bayar berganda-ganda kepada pemiutang. Sistem riba. Jadi Nabi pun declare, ni penting tuan-tuan, ada kuasa politik. Habis kata, dan mulai hari ini riba dihapuskan, dan riba pertama yang aku hapuskan ialah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa dia Abbas? Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Abbas masuk Islam lah. Maknanya apa? Ada orang berhutang dengan Abbas, kalau kiranya you kena bayar lebih lagi pada Abbas. Tapi Nabi kata sistem riba dihapuskan, settlekan pokok saja. Yang berapa persen lebih itu hapus. Ketika cerita nak enforcement darah jahiliah tadi, Nabi batalkan tuntutan anak kepada sepupu. Dalam bab riba pun Nabi kata riba pertama yang aku hapuskan ialah riba Abbas. Maknanya yang berhutang dengan Abbas bayar pokok sahaja, interest tak payah bayar. Allahu akbar. Inilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayar. Nabi sebut lagi, Nabi sambung lagi. Fattaqullaha fin nisa. Tak ada sistem darah, harta. Ini sistem. Sekarang ni masuk lebih spesifik lagi. Dan inilah yang membawa kepada kesejahteraan. Sekarang ni bab apa? Bab rumah tangga. Tuan-tuan bayangkan, di hadapan 124,000 jemaah ni, sudah pasti Nabi memilih perkara-perkara penting untuk diberi tumpuan, untuk disebut. Nabi kata, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah
wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, hendaklah kamu semua bertakwa dalam urusan yang berkait dengan orang perempuan. Sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan satu amanah dan tanggungjawab di sisi Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, menjadi halal mereka, kamu bersetubuh dengan mereka menjadi halal dengan nama Allah. Maknanya dengan akad, dengan kahwin, kamu terima dia dulu dengan nama Allah. Bertakwalah kamu pada Allah dalam urusan berkait dengan para isteri kamu. Walakum alaihinna alla yata'anna firasyakum ahadan takrahuna, dan kewajipan para wanita pula, kerana kamu bertakwa pada Allah, buat baik kepada para isteri, kewajipan mereka kena jaga maruah mereka kena jaga maruah diri mereka sendiri. Tak benarkan mana-mana lelaki masuk ke tempat tidur kamu, mereka kena jaga semua. Sekiranya fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghaira mubarrih, jadi tanggungjawab mereka untuk jaga maruah mereka, taat pada kamu. Dan sekiranya mereka melakukan perkara yang melanggar syariat, tidak taat pada kamu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukakan. Ini kalau human right tak bagi pukul kot. Ustaz, Nabi ajar suruh pukul isteri ke? Nabi kata ghairu mubarrih, pukul yang tidak melukakan. Para ulama terangkan makna pukul ni, pukul dengan kayu sugi, pukul untuk disiplin, bukan pukul untuk cederakan. Ada yang silap tafsir, saya pukul isteri, Ustaz, ni hadis Nabi sebut kan, dia pukul dengan kayu golf. Pukul mencederakan tak boleh, hingga tak boleh ada bekas pun. Pukul sekadar untuk mendisiplinkan, mengingatkan. Dan orang perempuan, bila dia sayang pada suami dia, bila seorang suami ni menunaikan hak sungguh-sungguh, suami cubit sikit dia akan terasa. Masalahnya suami buat itu tak terasa sebab suami ni tidak tunaikan hak. Jadi bila suami betul-betul tunaikan hak, isteri sayang kat dia, isteri respect, bila isteri buat silap, suami puik sikit, dia akan terkesan. Itu maksudnya, bukan pukul yang melukakan. walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan hai orang lelaki, kewajipan yang kamu mesti tunaikan kepada mereka untuk kamu jaga keperluan mereka, makan minum, pakaian mereka. Lalu Rasulullah pun sebut, tengok dua isu. Jadi isu darah, isu keuangan kait dengan harta. Yang ketiga isu berkait dengan rumah tangga. Lalu Nabi pesan lagi prinsip, وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اسْتَعْصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ. Aku telah tinggalkan bagi kamu semua, kalau kamu pegang dengan perkara ini, kamu akan selamat. Aku tinggalkan kitab Allah, aku tinggalkan Al-Quran untuk kamu semua. Kalau kamu betul-betul berpegang dengan Al-Quran, kamu akan selamat. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan tentang Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran. Alhamdulillah, di masjid negeri kita ni ada kelas-kelas Al-Quran. Dah mula dah ke belum ni? Masih cuti lagi ya? Masjid negeri kita ada kelas Al-Quran, belajar tajwid. Ada kelas tafsirul Quran, tafsir Quran. Dan di Shah Alam ni pun ada kelas-kelas tarannum. Nabi pesan dalam Haji Wida, Al-Quran kamu berpegang dengannya, kamu selamat. Membacanya, tajwidnya, tafsirnya, memahaminya, beramal dengannya. Bukan maksud baca tajwid saja.
Bukan maksud ngaji tafsir saja, baca Quran malas. Ada juga. Dia minat sangat mengaji tafsir. Bila mengaji tafsir, orang ni salah, kena begini. Bagus dah. Tapi Quran ni tak baca. Yang Nabi sebut ketika Haji Wida ialah secara menyeluruh. Belajar baca Quran. Ustaz, saya segan lah Ustaz. Saya tak berapa pandai baca Quran. Cucu saya Iqra 5, saya Iqra 3,5. Tak apalah tuan-tuan, tak apa. Belajar. Tak akan jadi hina kita belajar Quran. Hina kalau kita layan pada ego dan bisikan syaitan. Malulah. Nanti orang kata apa, awak tu pencen ketua pengarah, awak tu bukan CEO, takkan nak belajar Iqra 5. Nanti orang kata apa. Ini bisikan-bisikan syaitan. Nabi pesan pada Haji Wida, Al-Quran. Belajarlah membacanya, belajarlah isi kandungannya, beramal. Selamat. Nabi sambung lagi, ayyuhan nas innahu la nabiyya ba'di wala ummata ba'dakum. Wahai manusia, tak ada dah nabi selepasku. Tak ada dah, takkan ada nabi. Jadi hak mengaku jadi nabi ada. Lepas nabi wafat, ada Musailamah Al-Kadzab mengaku jadi nabi. Di Yamamah, di Yaman muncul Aswad Al-Ansi, Sujah di tanah Arab, ada mengaku jadi nabi. Sampai ke Malaysia pun ada. Tapi letak jawatan dah itu kan. Letak jawatan dah, Nabi Melayu bergerak. Ala fa'budu rabbakum. Nabi kata ketahuilah, tidak wala ummata ba'dakum. Tak ada umat dah sebelum lepas pada kamu, tak ada. Ni umat Muhammad. Kita lah umat Muhammadiyah. Tak ada dah umat Nabi lain selepas kamu. Ala fa'budu rabbakum wa sallu khamsakum. Hambakan diri kepada Tuhanmu. Salatlah 5 waktumu. Wasumu syahrakum. Puasalah pada bulan Ramadan. Wa addu zakat amwalikum. Tunaikan zakat hartamu. Tibatan biha anfusukum. Dalam keadaan hatimu yang tenang, willing, reda, tunaikan ini semua. Bukan dalam keadaan terpaksa. Wa tahujjuna baita rabbikum, dan menunaikan haji. Ada orang buat haji dah. Ada orang tahun ni rancang nak pergi buat haji, nama naik dah, tapi terpaksa cancel. Saya sendiri pun niatnya ingat nak pergi tahun ni haji 2020. 2 tahun lepas bawa mak mertua, ajak nak pergi tahun ni nak bawa anak mak mertua pula. Tapi ialah kita rancang, Allah Ta'ala merancang, dan pasti perancangan Allah lebih baik. Ada yang dah pergi, nak pergi lagi. Ada yang dah naik nama. Ada yang sedang kumpul duit. Tapi tuan-tuan, satu perkara, khususnya kepada yang belum pergi, berapa banyak duit yang kita menabung tiap-tiap bulan untuk haji. Itulah ukuran kesungguhan kita untuk buat haji. Yang dah pergi dah, alhamdulillah. Rindu Ustaz, nak pergi lagi. Tak boleh dah, pergi umrah lah. Alhamdulillah. Ustaz, tapi ada insan yang saya jumpa, alhamdulillah, kata Ustaz, haji saya buat dah, umrah banyak kali dah saya buat, cuma sekarang saya tak berapa sihat, saya uzur Ustaz, teringat sangat nak pergi ke Mekah, tapi saya tak dapat lah tentang fizikal. Apa yang saya buat? Saya sponsor orang pergi umrah. Ya Allah. Dan dia sponsor first timer, orang yang tak pernah pergi. Ada Tok Bilal masjid, ada Tok Siak yang berkhidmat belasan tahun dengan masjid, kaki tangan keselamatan masjid, cleaner masjid. Dia sponsor orang-orang macam ni pergi umrah. Saya tak boleh nak pergi dah Ustaz, tapi saya ada rezeki, Allah Ta'ala beri rezeki lebih, saya sponsor orang pergi umrah. Ya Allah. Tuan-tuan, buat perkara ni, orang yang kali pertama sampai kat sana tak payah pesan, dia orang duduk sana tak putus berdoa untuk kita.
Doa untuk orang yang sponsor tadi tu. Lampu nyala dah. Azan Isyak. Dan yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas subuh sallu khamsakum, semayanglah 5 waktu, puasalah bulanmu, tunaikan zakat, buatlah haji. Last sekali Nabi sebut wa ati'u wulata amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Taatilah para pemerintah kamu, kamu akan masuk ke dalam syurga Tuhanmu. Wa antum tus'aluna anni, nanti kamu semua akan ditanya tentangku. Fama antum qailun, kamu nak jawab apa? Rasulullah tanya. Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami bersaksi bahawa kamu wahai Rasulullah telah menyampaikan, telah menasihati kami dan tunaikan tanggungjawab risalah kamu. Lalu Nabi tanya, korang kalau ditanya tentangku, kau nak jawab apa? Sahabat yang hadir kata, kami bersaksi bahawa kamu telah menyampaikan wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah angkat tangan ke langit. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, bersaksilah. Ya Allah, bersaksilah bahawa mereka telah bersaksi aku telah menyampaikan risalah Islam ini. Pada ketika itu turunlah ayat Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu semua untuk kamu, dan aku lengkapkan segala nikmat, dan aku redai Islam sebagai agama kamu. Hari ini dah komplit makna ayat tadi. Bila dengar ayat ini, Sayyidina Umar Al-Khattab menangis. Wa indama sami'aha Umar baka. Sayyidina Umar dengar ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum tu, hari ini sempurna dah agama kamu, Sayyidina Umar menangis. Faqila lahu ma yubkik, dikatakan kepada Umar, apa yang menyebabkan kamu menangis? Sayyidina Umar menjawab, qala innahu laysa ba'dal kamali illa nuqsan. Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya tiadalah selepas sempurna melainkan akan slowly berkurang. Maksud Sayyidina Umar, bila Allah dah declare sempurna, lepas ni apa akan berlaku selepas sempurna? Akan makin kurang lah. Dan Sayyidina Umar juga faham ini juga adalah isyarat semakin hampir ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita buat rumah lah, masa tak siap lagi, masa nak finishing dan ini, tak kata apa lagi, kan? Siap dah rumah, handover. Lepas tu lah orang mula komplain. Ni dah mula rosak, ni dah mula crack, ni nak kena ni. Maksud Sayyidina Umar, suatu perkara yang telah sempurna, maka yang akan datang selepas tu nanti akan mulalah rosak, berabuk, kemik. Itu maksudnya. Itu maksud Sayyidina Umar Al-Khattab menangis. Selepas itu Bilal pun melaungkan azan masuk waktu zuhur. Bila azan, bila qamat, kita pun dah azan Isyak, sekejap lagi nak qamat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.